Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, minggu lepas kita berhenti pada muka surat 7. Kita berhenti pada perenggan yang pertama, sambungannya pada perenggan yang kedua pada ayat wa yu'allimukumul kitab. Sambungan situ. Kita masih dalam melihat tafsiran ayat 151 dari surah Al-Baqarah, di mana penulis memetik tafsiran yang dibawa oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Al-Karimir Rahman min fi tafsir Kalamil Mannan. Pada ayat wa yu'allimukumul kitab, yang pertama wa yuzakkikum telah kita baca tafsiran minggu lepas. Tugas Nabi yang berikutnya, dia mengajarkan kepada kamu Al-Kitab, yakni Al-Quran, baik lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya. Manakala al-hikmah pula, wal hikmah ada yang berpendapat itu as-sunnah, merujuk kepada tafsiran oleh ulama tafsir dari kalangan tabi'in seperti al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Muqatil, mengatakan bahawa al-kitab yakni Al-Quran, ya, dan al-hikmah adalah as-sunnah. Walaupun ada pendapat lain mengatakan al-hikmah ialah al-fiqhu fid din, kefahaman dalam agama. Kita melihat bahagian pertama, sebab semua tugas Rasul yang dinyatakan dalam ayat 151 surah Baqarah adalah sesuatu yang tidak terpisah, ianya untuk saling lengkap melengkapi, untuk menyatakan bahawa tugas Rasul ini adalah semuanya, sama ada tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa manusia, ta'limul Quran linnas, mengajarkan Quran kepada manusia, wa ta'limihim al-hikmah, mengajar kepada mereka al-hikmah, dan juga membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Al-Kitab yakni Al-Quran, sama ada lafaz ataupun maknanya, yakni ta'limul Quran. Tugas Rasul mengajarkan Quran. Sebab itu perkara yang paling utama dalam pendidikan Islam ialah belajar Quran. Adakah belajar Quran setakat terhenti belajar untuk kena huruf, kena bacaan? Tidak. Mempelajari Quran perlu kepada tahap yang pertama, ialah kita kena huruf, kita kena hukum bacaan, kita boleh baca, dan seterusnya adalah untuk kita ketahui isinya, untuk kita fahami tafsirannya secara berperingkat. Mungkin peringkat awalnya begini, peringkat keduanya begini, dan ia suatu proses yang tidak berhenti dengan berakhirnya satu fasa umur yang tertentu. Sebab belajar ini adalah belajar yang berlangsung terus menerus dalam kehidupan dia. Kalau kita belajar secara formal, kita kata anak kita dah habis belajar sekolah, kita masuk universiti, dah dapat degree, dah habis dah belajar, itu belajar secara formal. Tapi belajar agama adalah suatu pembelajaran yang tidak ada noktahnya, tidak ada titik hentinya. Kita akan terus belajar sehinggalah sampai kepada akhir hayat lah, sampai kepada akhir hayat. Maka orang-orang yang berada dalam lingkungan ini dikategorikan oleh Nabi sebagai orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dalam hadis yang sahih daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu adalah
orang yang mempelajari Al-Quran, yakni Alkitab, dan mengajarkan Al-Quran. Belajar kemudian mengajarkan. Tapi perlu fahamlah bahawa belajar itu tidak setakat belajar untuk tahu huruf dan kalimah, untuk kenal, untuk boleh baca sahaja, tetapi untuk tahu maknanya, supaya ada peningkatan. Kalau usaha itu tidak dilakukan, mana seseorang tu kalau dia mengajar Quran, dah bertahun-tahun guru Quran, bila disebut guru Quran, tempat kita guru untuk mengajar baca Quran. Jarang kita dengar guru yang mengajar baca Quran juga adalah guru yang tahu menguasai tafsiran Al-Quran. Mungkin dia boleh ambil satu dah daripada banyak-banyak. Mungkin dia boleh ambil tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Mungkin itu dah panjang, sebab itu Ibn Jarir At-Tabari itu Syekhul Mufassirin. Atau mungkin dia boleh ambil yang ringkas, mungkin tafsir Jalalain. Mungkin yang lebih panjang sikit tafsir Ibn Katsir. Mungkin nak kepada permasalahan hukum fiqh tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Mungkin nak kepada perbahasan dari sudut bahasa tafsir Ruhul Ma'ani oleh Al-Imam Al-Alusi. Mungkin nak melihat dari segi hikmah bahasa, mungkin melihat tafsir Al-Kashaf oleh Az-Zamakhsyari. Kalau ambil salah satu mungkin dah memadai. Tapi kalau langsung tidak terlibat, bermakna usaha untuk ta'limul kitab itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Mungkin kita kata nak menguasai ilmu memahami Al-Quran dan tafsirannya perlu kepada ilmu alat, ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah. Mungkin memakai masa lah, tetapi membaca tafsiran yang ulama sampaikan itu sudah mencukupi. Sebab bukan kita nak tafsir, kita nak memahami tafsiran mereka. Mengajarkan Al-Quran baik lafaz maupun makna-maknanya. Jadi penekanan di sini ialah usaha kita untuk menjadikan umat Islam adalah umat yang disebut dalam sejarah sebagai generasi Al-Quran yang unik. Para sahabat adalah generasi Al-Quran yang unik, hasil daripada tarbiyah madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak buat? Kita boleh buat, tetapi adakah tercapai atau tidak, itu kena tengoklah keberkesanannya dari sudut kejayaannya. Begitu juga dengan makna-maknanya. Kalau kita boleh buat di masjid, mungkin kita boleh ambil masa setiap pagi sekitar 15 minit kita buat halaqah Quran. Ada seorang yang boleh guide, boleh bimbing, baca, kemudian baca sedikit terjemahannya. Kalau perlu kepada tafsir, tengok cari mana-mana rujukan tafsir. Cukup sekitar antara 10-15 minit, cukup. Kalau dalam YouTube tu Ustaz Dr. Zahazam buat program kuliah tafsir 7 minit, Kultum. Kuliah tafsir 7 minit, ringkasannya Kultum, Kultum. Ringkas sebentar tapi dah cukup. Sebab kita nak kita belajar tidak perlu berjela-jela. Ringkas, tepat, tapi ada benda kita boleh bawa. Kata ada buah kilah. Kalau kita berada dalam majlis semua 1 jam, boleh buat klik 2 butir je, ataupun 2 perkara. Jadi tidak berbaloi dengan masa yang dihabiskan, tapi ilmunya tak ada. Sekejap tak apa, tapi ada isinya. Yang kedua, tugas Rasul disebut di sini ialah hikmah. Mengajarkan kepada kamu al-hikmah, yakni as-sunnah. Ada juga yang berpendapat hikmah adalah pengetahuan serta pemahaman terhadap rahsia-rahsia syariat, serta menempatkan suatu perkara pada tempatnya. Hikmah yang dengan maksud sebegini dapat difahami daripada ayat yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Diberi hikmah itu kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hambanya, dan sesiapa yang diberikan hikmah maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Contoh hamba Allah yang diberikan hikmah adalah Luqmanul Hakim, seorang hamba Allah yang ada pendapat mengatakan hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Wallahu alam, tak tahqilah pendapat. Seorang yang dikatakan berkulit hitam, bibir tebal, maknanya orang tak comel, tetapi diberi kelebihan oleh Allah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman itu al-hikmah.
walaqad atainal hukmata, berikan kepada Luqman al-hikmah, sehingga dia memahami sesuatu mungkin tidak sama dengan apa yang orang lain faham. Itu hikmah ni Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Bukan semua orang dapat, bukan semua manusia diberi al-hikmah. Al-hikmah ni bukan melalui usaha, tetapi melalui ilham atau melalui gerak hati yang Allah Ta'ala masukkan dalam hamba ni. Kalau di kalangan sahabat, yang paling menonjol dari segi hikmah adalah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia seorang yang Nabi sebut di kalangan umat terdahulu ada orang-orang yang muhdithun, orang yang boleh bui ilham, orang yang mendapat ilham kena dengan apa yang dikehendaki dalam agama. Fa in yaku ahadum min ummati, kalau adalah seseorang di kalangan umatku yang begitu, maka dia adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang diberi hikmah melebihi daripada yang diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dengan pengertian ini, maka mengajarkan as-sunnah masuk dalam pengertian mengajarkan Al-Quran, kerana as-sunnah menjelaskan, mentafsirkan dan menerangkan Al-Quran. Sehingga masyhur di kalangan ulama as-salaf mengatakan Al-Quran lebih berhajat kepada as-sunnah berbanding sunnah berhajat kepada Al-Quran. Yakni Al-Quran berhajat kepada sunnah untuk ditafsirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan Quran, sebab Quran itu hanya setakat itu sahajalah, 30 juz tu. Adapun hadis Nabi, sunnah Nabi dia sangat luas, ianya lebih luas, dan dia bersifat menjelaskan, mendetailkan, mentafsirkan apa-apa yang tidak jelas daripada nas-nas Al-Quran. Kemudian berikutnya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui, mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Sebab sebelum diutusnya beliau, sebelum diutuskan baginda Nabi, mereka dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, adalah mereka itu sebelum ini berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka dulu berada dalam kesesatan yang nyata tanpa ilmu dan amal. Setiap ilmu dan amal yang diperolehi umat ini adalah berkat usaha beliau, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab bagindalah semua itu terwujud, ilmu dan amal itu wujud. Dalilnya boleh lihat dalam ayat di akhir surah Asy-Syura, ayat di akhir surah Asy-Syura ayat 53. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad akan roh daripada urusan ini. Roh ni ialah Al-Quran, itulah sebagai ilmu yang membuahkan amal. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, kamu tidak tahu, asalnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Asalnya tak usah kata orang lain, Nabi sendiri asalnya tak tahu. Ma kunta ya Muhammad, tidaklah engkau tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, tetapi kami jadikan ia sebagai suatu nur, cahaya yang kami beri petunjuk kepada sesiapa yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar membawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi wahyu daripada langit itu adalah roh yang memberikan kepada kita semua ilmu dan amal. Dua perkara, ilmu dan amal, kita tahu dan kita boleh beramal. Nikmat ini adalah
pokok nikmat secara mutlak. Ia ini merupakan induk kepada nikmat yang lain. Ia merupakan nikmat terbesar yang diberikan kepada para hambanya. Nikmat yang paling besar. Adapun nikmat hak zahir, nikmat hak hissi, nikmat yang dapat dilihat, itu nikmat yang bersifat sementara, nikmat yang dia datang dia hilang. Tapi nikmat yang paling besar ialah apabila kita mendapat ilmu yang menjadikan kita kenal Allah, kita kenal diri kita ni siapa, kita tahu matlamat hidup kita, dan kita tahu cara beribadat, dan kita berada di atas jalan yang kita yakin inilah jalan yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat. Dan nikmat ini perlu perlu disyukuri. Sehingga kewajipan dan tugas mereka adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya. Nikmat yang perlu disyukuri, dan ini sebenarnya sudah kalau kita boleh buat benda ni, maknanya kita sudah berada dalam lingkungan takwa sebenarnya. Sebab takwa, salah satu ta'rif takwa ialah bahawasanya Allah Ta'ala itu ayyudhkar fala yunsa, ayyushkar fala yu'sa, ayyuta'a fala yu'sa, ayyushkar wala yukfar. Bahawa dia perlu diingati dan tidak boleh dilupai, ia perlu ditaati, tidak boleh diderhakai, dan ia perlu disyukuri, tidak boleh dikufuri. Jadi salah satu ta'rif takwa, Allah Ta'ala itu perlu kita mensyukurinya, tidak boleh kita mengkufurinya, tidak boleh kita mengingkarinya, perlu syukur kepadanya. Kerja paling besar adalah kita bersyukur kepada Allah. Macam mana kita nak bersyukur itu? Itu dah kita kena belajar ilmu yang mengajar kepada kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, laksanakan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarang. Buat secara yang terbaik, maka itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi untuk melayakkan seorang menjadi hamba yang bersyukur. Cuma dia kena maintain, kena jaga sungguh-sungguh supaya tidak tergelincir. Sayangnya amat sedikit di kalangan manusia yang bersyukur, ataupun kadang-kadang dia bersyukur seketika kemudian dia terkeluar daripada jalan syukur. Itu banyak kali berlaku. Seketika dia berada di atas jalan syukur, kadang-kadang dia keluar dan berada di atas jalan kufur. Ada orang yang boleh kekal terus di atas jalan syukur, dan ada orang yang menyeleweng hingga terus menerus berada di atas jalan kufur. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah tunjukkan jalan, sama ada kamu mahu menjadi orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur. Sebab tu di antara perbahasan sifat-sifat mahmudah dalam ilmu tasawuf adalah perbahasan berhubung dengan sifat syukur. Sifat syukur. Sehingga ulama membahaskan, contoh yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, siapa yang lebih afdal antara al-ghaniyus syakir wal faqirus sabir, antara seorang kaya yang bersyukur dengan seorang fakir yang sabar. Ibn Qudamah menyusun Mukhtasar Minhajul Qasidin. Asalnya Minhajul Qasidin itu adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya itu tebal, asalnya panjang. Kalau lebih panjang lagi Ittihaf As-Sadatil Muttaqin oleh Al-Murtada Az-Zahabi itu lagi panjang. Kemudian diringkaskan oleh Ibnul Jauzi dalam Minhajul Qasidin. Sebab dia punya perbezaan tahun tu tidak jauh dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali meninggal awal kurun ke-6. Imam Ibnul Jauzi selepas sedikit pertengahan kurun ke-6, 579. Kemudian menyusul lepas tu Ibnu Qudamah menyusun pula Mukhtasar Minhajul Qasidin. Perbahasannya cukup menarik. Sama ada dalam bab rubu' al-ibadah, ada rubu' al-munjiat, ada rubu' al-muhlikat. Benda tu sebenarnya dia ambil daripada Ihya Ulumuddin. Kemudian dia membahaskan tajuk syukur dengan sabar. Dua gandingan sifat antara syukur dengan
sabar. Seorang hamba yang bersyukur kaya bersyukur dengan yang sabar, yang miskin yang susah sabar. Ada pandangan mengatakan, Ibnu Qudamah sendiri mentarjihkan pandangan bahawasanya kedua-duanya adalah sama. Walaupun ada pandangan lain mengatakan seorang hamba yang bersyukur makamnya lebih tinggi daripada seorang yang susah dan dia bersabar. Berapa ramai orang yang boleh bersabar di atas kesusahannya, tapi tidak ramai orang yang boleh bersyukur ketika dia senang. Ini hasil daripada pengalaman kajian para ulama yang memberi pandangan, sebab mereka berijtihad hasil pemerhatian terhadap tindakan dan perlakuan manusia antara dua sifat syukur dan juga sabar. Walaupun kedua-duanya mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah. Orang sabar dapat pahala yang tidak putus-putus. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahawa sesungguhnya disempurnakan pahala orang yang sabar dengan tidak terhitung banyaknya. Dalam satu ayat lain, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Apa perlunya Allah Ta'ala melakukan kamu dengan cara kamu disiksa, diazab, padahal kamu bersyukur dan kamu beriman. In syakartum wa amantum. Maknanya kamu tidak akan disiksa, diazab sekiranya kamu beriman dan kamu bersyukur. Ketika selamatnya Nabi Musa dan juga Bani Israel daripada diburu oleh Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, selamat ni maksudnya selepas apa dia menyeberangi Laut Merah. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk beritahu Bani Israel, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan nikmat itu untuk kamu, dan sekiranya kamu kufur maka azabku sangat keras kepada orang yang kufur. Kita nak sapa kepada kedudukan tu, kita takut kita tidak termasuk lagi dalam kalangan hamba yang bersyukur. Sebab semakin banyak nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, maka tuntutan untuk bersyukur itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Kalau kita kata mungkin orang lain yang mungkinlah nikmat tidak seberapa, nikmat ni ada dua, sama ada nikmat yang hissi yang kita nampak, nikmat harta benda, nikmat keselesaan hidup, nikmat sihat tubuh badan. Nikmat yang kedua, nikmat maknawi, nikmat diberi kepada kita ilmu. Allah Ta'ala beri kepada kita al-hikmah, Allah Ta'ala beri kepada kita Al-Quran, Allah Ta'ala beri kepada kita cinta akhirat. Itu pun nikmat juga, dan kedua-dua nikmat ni menuntut untuk kita mensyukurinya. Sebab itu Nabi dia rasa tak cukup kalau sekadar dia solat 5 waktu, maka dia bangun malam untuk solat tahajud, sehingga sampai kepada tahap apa dia, tatafattara qadamahu ataupun tatawarrama, pecah-pecah kaki ataupun bengkak-bengkak kakinya, sehingga ditanya oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha, lima tasna'u hadha, apa muat gini ya Rasulullah, apa perlu kamu menyusahkan diri untuk kamu bangun di waktu malam, padahal telah diampunkan dosa kamu yang terdahulu dan terkemudian. Nabi kata, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Mungkinlah kita boleh usahakan dari sudut kita membanyakkan doa. Kita merasa bila Allah Ta'ala bagi nikmat, kita sentiasa memujinya. Kita memuji Allah Ta'ala di atas nikmat yang kita rasai. Nikmat itu dalam masjid, alhamdulillah, sejuk, selesa rasa udaranya, alhamdulillah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Itu doa Nabi Sulaiman alaihi salam, minta supaya Allah Ta'ala
berikan kepadanya ilham untuk dia mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya dan dua ibu bapanya. Kalau yang belum hafal ayat tu boleh rujuk dalam surah An-Naml. Jadikan ia sebagai bacaan dalam wirid kita, dalam doa kita, untuk kita minta setiap hari kepada Allah supaya kita termasuk dari kalangan orang yang bersyukur dan hamba yang soleh. Baik, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa salah satu tugas baginda adalah meletakkan kaedah tazkiyatun nufus, membersihkan jantung hati manusia dari pelbagai macam kotoran dan penyakit. Cara nak cuci macam mana? Cara nak cuci, kita tahu bahawa Nabi sendiri itu masa ketika dia masih kecil, ada riwayat menyebut pernah dia dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam untuk buang kotoran yang ada dalam bahagian hatinya. Dan satu lagi peristiwa itu berlaku ketika Isra' dan Mi'raj. Satu gambaran bahawasanya hati manusia ni ada dua bahagian. Disebut ada satu hadis dalam Tuhfatul Dzakirin oleh Al-Imam Syaukani. Cuma kita ingat asalnya siapa ashabus sunnah meriwayatkannya, bahawasanya ma min adamiyyin illa fi qalbihi baitani, tidak ada seorang manusia pun kecuali dalam hatinya ada dua rumah. Satu rumah untuk malaikat, satu rumah untuk syaitan. Apabila seseorang itu ingat kepada Allah, maka bersihlah hatinya. Tetapi apabila seseorang itu lupa, leka, lalai, tidak berzikir, tidak mentaati Allah, maka bahagian yang kotor itu dia akan semakin semakin memberi kesan dan pengaruh kepada hati manusia. Maka kita kena usahakan untuk pastikan bahagian yang tidak bersih itu akan bersih. Maka perlu kepada ilmu untuk buang segala penyakit ini. Manusia diuji sebab hati manusia ni dia macam-macam penyakit ada. Di antara penyakit yang paling suka dibuat adalah penyakit asyuh, bakhil, penyakit al-hiqdu, ghil, penyakit iri hati, dengki, deki. Manusia ni tak boleh tengok orang lebih sikit, deki. Kadang-kadang sama-sama orang mari masjid pun dengki, nampak orang lain lebih sikit habis dengki. Walaupun sama-sama datang ke masjid. Ini adalah realiti. Ini adalah realiti. Bila saya baca kisah perjuangan Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna, dari kalangan anggota ikhwan sendiri, ada orang iri hati kepada dia. Apabila salah seorang itu tidak terpilih untuk pegang jawatan dalam cawangan ikhwan di Ismailiyah, satu tempat di Mesir lah, deki, sedangkan dia orang nak latih orang lain yang lebih layak, sehingga dia sanggup buat fitnah orang Islam. Tu maknanya itulah manusia. Sebab tu Nabi mengajar kepada kita, Allah Ta'ala mengajar kepada kita dalam surah Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaku bil iman. Wahai Tuhan kami, berilah keampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang lebih awal beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan dalam hati kami ada penyakit ghil. Ghil, al-ghil, penyakit iri hati, penyakit deki, tak sedap duduk, rasa tak boleh tengok orang lebih, orang hebat pada kita sikit, maka timbul ghil. Jangan dijadikan ghil itu lilladzina amanu, jangan jadikan perasaan ghil itu dalam hati kami terhadap sesama orang yang beriman. Ini satu perkara yang sangat kita khawatir, kita takut. Maka dia akan membawa kepada kadang-kadang orang alim sendiri memperlihkan kena orang alim lain. Bila ditegur dia tak boleh, walaupun dia tahu dia tidak ada hujah, dia salah. Dia tu bukannya apa, tak mengaji belah mana pun, dia kata. Ada cakap-cakap yang menambahkan sifat takabur dan ujub, nak merendahkan orang lain. Dia tu bukan reti sangat, dia tu mengaji dulu gini-gini, kemudian aku mengaji kat luar, lepas tu kalau kita betul tak tahu, kita kata-kata tahu, jangan kita menyerang peribadi orang lain
dengan menghina dia. Itu sifat ghil, sifat hiq, dan tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan orang yang beriman, yang hatinya perlu sentiasa bersih. Semua itu menimbulkan, semua ini membuktikan bahawa tazkiyatun nufus mempunyai peranan penting. Dalam bahasa Indonesia mempunyai peran penting, peranan penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang islami di atas manhaj nubuwah, dan sebuah upaya ataupun sebuah usaha yang sungguh-sungguh dalam membangunkan kembali kehidupan yang islami, kehidupan yang benar-benar ikut cara Islam. Peranan yang sangat penting dalam membentuk masyarakat Islam, sebagaimana yang telah pernah terbentuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak kepada manhaj an-nubuwah, manhaj yang Nabi ada kepada sahabat. Kita dapati dalam kalangan sahabat dia tak ada penyakit-penyakit hak deki apa ni, tak ada, tidak timbul. Walaupun adalah berlaku ikhtilaf, perbezaan pandangan di kalangan sahabat, tapi tidak sampai balah, tidak sampai kepada iftirak, pecah. Berlaku perbezaan pandangan tapi tidak sampai berbalah. Walaupun mereka berbeza dalam sesetengah perkara, tetapi iman mereka sangat kuat dan kukuh. Kalau ada pun yang berpecah adalah dari kalangan orang munafik. Itu dari kalangan orang munafik. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Imam Ibn Al-Qayyim ni kurun yang ke-8 ni. Dia masuk kurun ke-8 sebab dia meninggal 751. Di antara ulama muhakkik yang cukup masyhur sebab dia boleh masuk semua bidang, bidang hadis, bidang fiqh, bidang sirah dan Zadul Ma'ad, termasuk bidang tasawuf dan Madarij As-Salikin, syarah kepada Manazil As-Sairin, termasuk dalam kitab ada Ighathatul Lahfan min Masail Syaitan, juga dalam bab tasawuf. Mana seorang yang sangat luas, dan tafsir pun ada juga. Dia menyebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dengan sia-sia dan diacuhkan. Maksudnya bersikap main-main, buat acuh tak acuh, atau bersifat sia-sia. Sebagaimana yang difirmankan dalam ayat di akhir surah Al-Mu'minun, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah kamu mengira kami menciptakan kamu begitu sahaja? Abasan ni main-main, sia-sia. Allah Ta'ala menciptakan kita bukan sekadar untuk saja-saja, tapi ada matlamat. Sebab tu orang ni kalau buat satu kerja atas dunia tak ada matlamat, kita kata orang tu tidak waras. Tidak waras. Kalau kita tengok depan rumah kita atas jalan raya, daripada pagi dia jalan sampai ujung tu, lepas tu dia balik kat ni pula, kita cari gapo? Tak ada cari gapo, saya saja. Kalau buat kerja saya saja, tak ada matlamat, itu orang tidak waras. Orang main bola sepak pun dia ada matlamat gapo dia untuk menang, berapa banyak dia boleh menjaringkan gol. Kecuali kalau main saja-saja untuk peluh tu lain lah. Tapi kalau hok serius main sungguh-sungguh, dia pastikan bahawa pasukan dia akan menang dengan berjaya menjaringkan gol yang paling banyak. Gol tu dia punya matlamatnya. Tapi kalau kita ni hidup tak ada matlamat, tak ada matlamat. Orang yang suka lepak di kedai kopi tak ada matlamat saja, puas tu saja di rumah kak, kita buat kedai kopi. Apa yang kamu dapat? Tak ada dapat apa, saja untuk suka-suka. Itu abasan. Kita diciptakan bukan untuk sesuatu yang bersifat abasan. Boleh kita nak kedai kopi, nak minum itu, tapi jangan sampai masa tu banyak terbuang gitu, rugi. Sebab umur kita ni mahal. Masa yang berlalu dalam kehidupan kita ni sangat mahal, lebih mahal daripada kalau nak pegang dengan mah belia tu, mahal hak ni lagi lah. Mahal masa. Umur kita, masa kita itulah umur kita. Berlalunya masa dia tidak akan berulang kembali. Sangat berharga. Lebih lagi dalam tempoh hari ni kita dah berapa, 7, esok kalau ikut waktu Saudi esok dah 8 Zulhijjah, lusa dah wukuf dah. Ini hari-hari yang sangat berharga. Sebab Nabi sebut ma min ayyamin, adalah hadis yang sahih riwayat Muslim, tidak ada hari-hari di mana al-amalus salihu fihinna, amal salih yang dilakukan pada hari itu
yang Allah Ta'ala lebih sukai daripada 10 hari ini, daripada 1 Zulhijjah sampai 10 hari Yaumun Nahar, hari kita buat korban. Lalu seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, sekalipun walal jihadu fi sabilillah, sekalipun kalau orang itu keluar berjihad, Nabi kata ya, kecuali kalau seseorang itu keluar untuk berjihad membawa hartanya, illa rajulan kharaja bimalihi binafsihi wa malihi thumma lam yarji' minhu bisyai'. Seorang lelaki yang keluar untuk berjihad, bawa hartanya, bawa jiwanya, kemudian dia mati syahid dan tidak lagi balik, itu yang lebih afdal. Tapi kalau seseorang itu pergi berjihad nisbah pada orang yang, maksud jihad ni jihad yang fardu kifayah, maka orang yang memberi tumpuan untuk beramal dalam tempoh 10 hari ini lebih baik. Kita merasakan sangat payah berbanding dengan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan kita lebih fokus kepada masjid. Okey, kita mahari lepas isyak kita ada tarawih. Tapi sebab tidak ada tarawih, kita nak fokus pada ibadat, payah ni sebab kita banyak urusan lain. Tapi kalau kita boleh beri tumpuan untuk mengurangkan urusan lain dalam tempoh 10 hari ni, kalau kita dapat habis 30 juz, alhamdulillah. Tapi tak ada, mungkin ada hak dah tu dah lah. Mungkin esok hari Khamis, tak apa, kita puasa sunat. Puasa sunat hari Khamis. Timbul isu nak puasa hari Arafah, hari Jumaat ke hari Sabtu, itu hamba pun, kita pun confuse juga. Pilihlah, ikutlah. Ada kata puasa strict tak apa, Khamis Jumaat Sabtu ataupun Khamis Jumaat Sabtu, ikutlah. Yang pentingnya kita akan dapat kelebihan itu. Tetapi dia membebani kewajipan kepada mereka. Maksudnya Allah Ta'ala mentaklifkan manusia dengan kewajipan yang perlu manusia laksanakan. Kita keluar daripada perut mak kita, kita lahir ke dunia, kita sebenarnya berdepan dengan suatu tugas yang besar, kewajipan yang besar. Kita akan menjadi mukallaf, orang yang dibebankan kepadanya dengan kewajipan. Setelah seseorang itu melepasi fasa umur di mana dia sudah matang, dia sudah dikira akil, berakal, dan dia sudah balik, cukup umur, maka dia menjadi mukallaf. Mukallaf sama ada dia sudah Muslim, sudah Islam, maka dia mukallaf untuk melaksanakan semua hukum syariat. Seorang yang dilahirkan dari keluarga yang bukan Islam, dia juga menjadi mukallaf, iaitu taklif kepadanya beriman. Kalau dia tidak beriman, maksudnya tidak terima Islam sebagai cara hidupnya dan tidak meyakini 2 kalimah syahadah, maka selama itulah dia menanggung dosa sehinggalah dia mati selagi dia tidak beriman. Sebab taklif bagi dia, beban bagi dia, dia mesti beriman. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Boleh rujuk ayat itu dalam surah An-Nisa di akhir juz yang ke-5. Kenapa Allah Ta'ala suruh orang beriman lagi, padahal dah beriman dah. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Padahal orang beriman itu sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu uslub tu dia mari dalam bentuk ziyadatut taukid, nak menambahkan lagi perintah supaya benar-benar beriman. Wahai orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Beriman kepada kitab yang diturunkan, maksudnya Al-Quran, dan kitab yang telah diturunkan sebelum ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ayat itu di akhir surah Al-Hadid. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Kenapa Allah Ta'ala mendatangkan perintah wa aminu bi rasulihi, beriman kepada Rasul? Padahal bila disebut wahai orang yang beriman, mestilah beriman kepada Rasul. Kerana tidak sempurna iman itu kecuali beriman dengan semua rukun iman itu. Dan salah satu rukun iman ialah al-imanu bir rusul, beriman dengan semua rasul. Dia ayat ni dia mari dalam bentuk uslub li ziyadatit taukid, untuk memberi perintah yang lebih sungguh-sungguh. Apabila kamu beriman kepada Rasul, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, diberi kamu kepada kamu 2 kali 2 gandaan dengan rahmatnya. Sebab ayat tu dia mari dalam bentuk asalnya
perintah kepada ahlul kitab, boleh rujuk dalam surah Al-Hadid. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang sudah beriman, pastikan mereka benar-benar beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala taklifkan kepada kita beban, tetapi beban itu tidaklah ditaklifkan kecuali mengikut keadaan yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua orang ingat ayat tu di akhir surah Baqarah. Ayat 2 akhir surah Baqarah ni, kalau boleh sebelum kita tidur kita bacalah. Daripada amanar rasul sampai habis. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam hadis disebut man qara'a, sesiapa yang membaca dua ayat, ayatain min akhir surah al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Sesiapa yang membaca dua ayat di akhir surah Baqarah pada waktu malam, yakni sebelum tidur, maka dikira cukuplah bagi dia. Cukup tu mana ayat tu akan menjadi pelindung dan penjaga baginya. Dan terkandung dalam ayat tu salah satunya ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang kecuali mengikut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dalam bab suami beri nafkah kepada si isteri, la yukallifullahu nafsan illa yukallifullahu illa nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Seseorang tidak dibebankan kecuali apa yang diberikan rezeki itu kepadanya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ayat tu datang dalam bentuk perintah, janganlah kamu menghampiri harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik dan sempurnakanlah timbangan mizan itu dengan cara yang adil. Kalau tak mampu juga, maka kami tidak membebankan kepada seseorang kecuali mengikut kemampuannya. Rujuk ayat itu di akhir surah Al-An'am. Maknanya Allah Ta'ala membebankan kepada kita, tapi beban itu dia tahu kita boleh buat. Kalau kita tak boleh buat, maka tidaklah dikenakan kepada kita. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Bertakwalah kepada Allah sekadar yang kita mampu. Ayat ni sebagai jawapan kepada ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Nak sapa kepada makam takwa sebenar payah. Maka datanglah ayat lain dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Maksud mampu ni selagi kita boleh buat, kita buat setakat tu je. Kita buat setakat yang kita boleh buat. Kita tak boleh nak berwuduk sebab kita sakit, kita boleh bertayamum. Ada hamba Allah tanya kepada hamba, dia kata kalau duduk hospital banyak orang sakit, apa dia yang demam denggi, mana gini masuk air dah. Masuk air biasa cocok sini dah. Bila cocok sini, dia tanya apa nak ambil sembahyang kan? Masuk jarum sini, kita nak ambil sembahyang mana? Ya. Macam mana ambil sembahyang kan ni? Basuh ke apa gitu. Kita tak ada pengalaman, tak pernah lagi masuk air dari tubuh, tak tahu. Jadi amal kata kalau boleh wuduk tu kita sapu, buat sekadar boleh lah. Tapi kalau tak boleh juga, mungkin boleh bertayamum lah. Kita pilih mana yang lebih mudah. Tapi selagi boleh berwuduk, semasa jarum tu duduk cocok tangan gini, boleh, maka buat. Kembali kepada ayat fattaqullaha mastata'tum. Sebab Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sendiri bila diberi pilih dua perkara, idza khayyira baina amrayni, dipilih, maka dia akan pilih aisaruhuma, yang lebih mudah. Selagi hak mudah dia pilih tu malam yakun ithman, selagi tidak membawa kepada dosa. Agama ni bukan nak menyusahkan kita. Kalau kita diberi pilih antara hak ni dengan hak ni, hak mana lebih mudah, ambil hak mudah, selagi yang mudah itu tidak menjatuhkan kita ke dalam dosa. Mana agama ni tidak ada beban sebenarnya, kecuali beban itu kalau lebih daripada kemampuan kita, maka kita boleh berundur. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tidak jadikan dalam agama ini ada kesukaran, kesusahan.
Tidak ada susah dalam agama. Baik, kita sambung semulalah untuk sebab kata-kata Imam Ibnul Qayyim itu tak habis lagi, baru segera ada soalan. Ya, sila. Ilham. Okay. Kalau dari sudut bahasa, kita melihat perbezaan antara hikmah dengan ilham, antara umum dan khusus, lebih kurang macam soal minggu lepas berhubung dengan apa dia, antara nikmat dengan fadl, kan, soalan minggu lepas. Ingat lagi soalan minggu lepas, fadlan minallahi wa ni'mah. Perbezaan antara bainal umumi wal khusus. Ba ilham, Allah Ta'ala bagi ilham kepada semua manusia, berdasarkan kepada ayat wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa manusia dan penyempurnaannya, maka telah diilhamkan kepada jiwa manusia itu jalan kejahatan, jalan kebaikan. Manusia pilihlah. Kadang-kadang orang nak buat kejahatan, dia mendapat ilham. Dia nak buat jahat, dapat ilham. Allah Ta'ala bagi ilham, tapi dia pilih yang jahat, maka dia buat. Dengan akal yang diberikan, maka dia mendapat ilham untuk melakukan kejahatan. Macam mana manusia dengan kecanggihan teknologi, dia boleh curi duit dalam akaun orang lain. Tak? Berita hari ni, berhati-hati, duit dalam ATM anda mungkin lesak, dilaporkan dah berjuta-juta dah hilang. Ini kerja orang luar buat. Macam mana dia boleh mencerobohi akaun orang lain, boleh curi. Dia mendapat ilham. Allah Ta'ala bagi ilham, tapi ilham itu salah dan Allah Ta'ala tidak redha. Ini suatu ujian untuk orang itu dan untuk orang lain. Adapun hikmah, dia ilham yang lebih bersifat khusus dan tidak ada padanya kecuali kebaikan. Apabila disebut hikmah, dia suatu pemberian dalam bentuk yang mesti baik. Ilham ni kadang-kadang dia mari dalam bentuk perkataan seperti wahyu. Disebut wahyu juga. Wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibu Musa. Ayat dalam surah Al-Qasas, apabila Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya kecil dan dia salah seorang yang akan disembelih, maka ibu Nabi Musa mendapat ilham. Ilham tu Allah Ta'ala sebut dengan tidak wa alhamna wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Kami wahyu, kami ilhamkan kepada ibu Musa untuk menyusukan, kemudian kalau kamu takut ia dibunuh oleh Fir'aun, maka kamu hanyutkan ke laut. Ilham juga Allah Ta'ala bui, ini secara umum, bui juga kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli, Tuhan kamu telah mengilhamkan kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajar wa mimma ya'rishun, untuk menjadikan kawasan pokok dan bukit-bukit sebagai rumah sehari dia. Macam mana lebah mendapat ilham? Allah Ta'ala yang bagi. Tapi Allah Ta'ala menggunakan kalimah ilham dalam ayat tu auha, wahyu. Bukan wahyu sama wahyu kepada Rasul, tapi ilham secara umum. Hikmah dia mari dalam bentuk yang lebih khusus. Sebab hikmah hanyalah kebaikan. Tidak semua orang mendapat hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ada satu risalah Manchester, tesis MA khusus untuk membicarakan al-hikmah fi da'wati ila Allah. Apa yang dikatakan hikmah dalam menyuruh manusia ke jalan Allah, tebal. Perkataan hikmah dibahas jadi satu tesis master. Bukan di sinilah, di Arab Saudi. Perbahasan berhubung dengan kalimah hikmah. Hikmah tidak semestinya yang dikatakan bijaksana, tak semestinya. Hikmah seseorang bertindak kena dengan wakil realiti. Seorang yang diberi hikmah, dia bertindak kena dengan wakil, dengan realiti. Tapi perbahasan hikmah itu mungkin membawa kepada masa yang lebih panjang lagi lah. Cuma perbezaan antara umum dengan khusus, antara ilham dengan hikmah. Tapi hikmah ni tidak semua orang dapat. Tidak semua orang dapat. Kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita, itu suatu kurniaan dan suatu nikmat lah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Satu lagi ya.
Iya. Kalau kita berpendapat pada orang satu dalam hari Sembilan, kalau itu orang gaya itu, dalam ujian boleh sampai kalau gaya kita tidak supaya dia orang mana. Orang gaya mana tu? Dalam kita mana di Malaysia ni, gaya satu dalam. Tak, kita gaya Ahad. Ya. Jadi Betul hukum jemaah, tapi dalam konteks Malaysia ni pihak berkuasa, pihak kerajaan ijtihad kita gaya Ahad. Tapi waktu kita kena akur dengan pemerintah tak boleh. Dalam bab gaya tak boleh ubah. Kita kena taat kepada ulil amri itu mesti. Taat kepada ulil amri termasuk dalam ayat ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi soal berpuasa tu waktu masalah ijtihadiyah, masalah ijtihad. Itu timbul banyak pendapat tu. Ada yang nak memilih untuk puasa sunat hari Jumaat, ada nak memilih, ada pendapat kata puasa hari Sabtu lah, sebab ikut tempat kita berada tu. Jadi perbezaan tu adalah sesuatu yang diharuskan. Cuma ada setengah tu serabut-serabut payah puasa. Payah puasa, dia kata puasa hari apa senang payah puasa. Tak apalah, kita ambil peluang sama ada kita puasa hari Khamis, hari Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Itu pun bagi orang yang tidak menunaikan haji lah. Kita sini orang yang haji Mekah tak disunatkan berpuasa sebab dia wukuf pada Arafah. Kita nak ambil kelebihan Nabi sebut siyam yaum Arafah, puasa hari Arafah ni, ahtasibu 'ala Allah, aku mengira di sisi Allah yang puasa itu dapat mengkifaratkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang kemudian. Besar tu. Yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Dengan sebab puasa sehari itu Allah Ta'ala bagi kelebihan, terhapus dosa setahun yang lepas dan setahun yang kemudian. Ini perlu bagi kita lah yang tidak ke Mekah. Cuma untuk orang perempuan, kebetulan kalau yang uzur tu, yang datang period dia tak boleh puasa lah, nak agak tak ada rezeki. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sama minggu depan untuk bacaan yang seterusnya. Wallahu subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka